Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Kita berjumpa sekali lagi dalam kelas Fiqh tahun 4 pada hari ini, iaitu hari Jumaat, berapa hari bulan? 29 hari bulan 1. Okey, untuk kelas yang kedua. Okey ya. Okey, hari ini kita akan ustaz akan buat apa? Kita akan masuk tajuk baru jugalah. Macam sebelum ni kita dah membincangkan tajuk solat Jumaat. Okey, kita akan memberitahu secara ringkas dan kemudian kita akan beralih kepada tajuk seterusnya. Okey, sebelum itu sebelum kita memulakan pengajian, marilah sama-sama kita membaca doa belajar dah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Hari itu kita sudah mempelajari tajuk solat Jumaat. Apa yang kita belajar dalam solat Jumaat? Kita belajar mengenai apa? Yang pertama, okey ni kotak kuning ni, pengertian yang pertama. Apakah pengertian dia? Kan, solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu bila? Waktu Zuhur hari Jumaat, dilakukan secara apa? Jemaah. Okey, lepas tu didahului dengan 2 khutbah. Itu saja ya. Lepas tu dalil nakli kita dah belajar daripada Al-Quran dan hadis. Lepas tu syarat wajib solat Jumaat kita dah sentuh kan. Syarat, kalau ingat syarat wajib berkaitan diri. Diri tu mesti apa? Islam, balik, berakal, sihat. Kamu dapat hafal 4 pun dah okey dah. Ya. 6, kalau 6 ni pun kalau dah hafal 6 lagi bagus. Paling kurang hafal 4 je. Islam, balik, berakal, sihat. Itu je. Seterusnya syarat sah. Syarat sah sebelum ni kita dah sentuh. Apa di syarat sah? Syarat sah ni berkaitan dengan luar daripada solat lah. Contoh apa? Berkaitan dengan waktu solat. Apa? Didirikan waktu Zuhur. Lepas tu dekat mana kena buat solat Jumaat ni? Didirikan di tempat yang ditetapkan, iaitu masjid. Contohlah, itu maksud dia masjid. Kau boleh hafal ya. Lepas tu mesti didahului dengan 2 khutbah. Ni pun kalau kamu dapat hafal 3 pun dah okey dah. Lepas tu sekurang-kurangnya 40 orang lelaki. Mesti syarat dia 40 orang lelaki. Paling kurang 40 orang lelaki. Lepas tu kita sudah sentuh mengenai rukun solat. Apa dia rukun solat Jumaat ni? Rukun solat ni berkaitan apa yang berlaku semasa kita solat, kan? Apa yang mesti ada niat kan di dalam solat. Tadi syarat wajib berkaitan diri. Syarat wajib solat Jumaat. Ingat ya, perkataan syarat wajib. Syarat sah ni berkaitan dengan luar solat. Rukun solat Jumaat ni berkaitan dengan di dalam solat. Apa yang berlaku di dalam solat. Boleh faham ya? Yang itu ada niat. Lepas tu berdiri betul, takbiratul ihram. Ustaz ada sebutkan kan? Okey. Dan untuk hari ini kita akan mula bersambung kepada sunat Jumaat. Sunat Jumaat ni apa? Apakah perkara yang disunatkan ketika hari Jumaat atau sebelum Jumaat. Inilah antaranya. Dan kebetulan hari ini pun hari Jumaat. Jadi kita mempelajari sesuatu yang baru ni. InsyaAllah kita boleh praktikan selepas ini. Apa yang pertama? Okey, buka muka surat 5. Ya. Sunat Jumaat. Yang pertama, mandi solat Jumaat. Mandi sebelum pergi ke masjid. Mandi sebelum pergi ke masjid. Tu yang pertama, perkara yang sunat. Kita buat apakah perkara sunat ni? Kita buat dapat pahala. Sebelum solat Jumaat tu kena mandi. Okey. Yang kedua,
membersih dan memotong kuku tangan dan kaki. Yang pertama tadi apa? Mesti mandi, lepas tu potong kuku dan potong kuku tangan dan kuku kaki. Itu antara perkara sunat. Okey. Dan yang ketiga, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Pakai perfume lah cakap. Pakai perfume ke, pakai benda yang mewangikan ke, itu pun dikira sebagai sunat hari Jumaat. Sunat, dapat pahala. Ya. Okey, seterusnya, datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid. Senang je kita nak hafal sunat-sunat Jumaat ni. Sebab apa? Sebab perkara yang dah biasa dengan kita, perkara yang kita biasa buat. Apa yang pertama? Kena mandi, kan? Sebelum nak pergi sembahyang mestilah mandi, kan? Kalau tak mandi tak apa, Ustaz. Tak apalah, kan? Kalau macam kamu sebelum ni sekolah, terus pergi, kan? Tak apalah. Kalau yang mana dah balik rumah ke apa, ada waktu, ada kesempatan untuk mandi, mandilah dulu, kan? Sebab apa? Dapat pahala. Mandi sebelum pergi sembahyang solat Jumaat. Lepas tu potong kuku. Lepas tu pakai wangi-wangian. Tu datang awal. Datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid ni masa bila? Masa sebelum khutbah. Kan? Kita biasa masuk waktu, kalau satu suku pukul 1 tu kita dah sampai. Awal lah. Maksudnya kita datang tu sebelum azan, sebelum khutbah. Tu lagi bagus lah. Tu nama dia datang awal ke masjid. Okey. Yang kelima, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Ini juga perkara sunat semasa Jumaat, iaitu masuk ke masjid tu mendahului dengan kaki kanan. Mana kanan? Kanan dulu, lepas tu baru kiri. Sambil tu kita kena baca doa. Doa apa kalau masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itulah. Itu antara doa dia. Okey, seterusnya, solat tahiyatul sebelum duduk. Solat tahiyatul masjid ni, solat tahiyatul masjid ni solat sunat. Solat sunat sebelum duduk. Macam mana? Sebelum kita masuk kita dah masuk masjid tu dengan kaki kanan, sebelum duduk tu disunatkan kita solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni apa maksud dia? Tahiyatul ni kita solat sebab menghormati masjid. Adab lah, kira sebagai adab. Itu pun dikira sunat. Pahala, banyak pahala kita dapat buat kalau kita dapat buat. Itu sebelum duduk. Okey, seterusnya, niat iktikaf. Apakah dia niat iktikaf? Niat iktikaf ni apa? Contoh niat dia, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Itulah niat iktikaf. Iktikaf ni kita duduk je masjid, lepas tu kita kena niat. Yang penting kena niat. Kalau kita tak niat, tak adalah iktikaf tu. Dia kena niat tu yang Ustaz sebut tadi, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang penting kena ada niat tu. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya, berzikir dan membaca Al-Quran. Ni pun antara perkara sunat. Berzikir apa? Macam-macam lah zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun dikira berzikir. Baca Al-Quran, kan? Sebelum khutbah ke apa, bacalah Al-Quran terlebih dahulu. Itu adalah sunat. Banyak pahala, banyak perkara sunat yang kita boleh buat masa Jumaat. Jadi kat sini dia ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perkara sunat. Tapi kamu hafal 4 pun dah okey dah. Yang penting 4. Hafal yang pendek-pendek lah. Mana yang cari yang pendek? Ustaz rasa yang biasa kamu buat. Okey, yang pertama antara tips nak hafal sunat Jumaat ni, okey, kita tengok diri kita.
Perkara sunat apa? Mesti apa? Kat tangan kita apa? Potong kuku. Okay, lepas tu mandi. Mandi berkaitan diri tak? Berkaitan diri. Mandi, potong kuku. Lepas tu pakai wangi-wangian. Kan? Dekat diri kita. Tu dah 3 poin kita dapat. Tu yang keempat, datang awal ke masjid. Itu je. Hafal 4 pun dah boleh. Cuma untuk hari ni kita belajar semua ni lah. Apa Ustaz terangkan, apa dia niat iktikaf, berzikir. Berzikir baca Al-Quran pun boleh. 5. Senang je. Boleh? Okey, seterusnya kita beralih kepada hikmah solat Jumaat. Apa dia? Hikmah solat Jumaat. Hikmah ni apa? Hikmah ni maksudnya kebaikan. Kalau orang cakap hikmah kan, hikmah ni ingat kebaikan atau faedah. Sama je. Semua maksud sama. Kita tengok yang pertama. Apakah dia? Yang pertama, mentaati perintah Allah. Kebaikan kita solat Jumaat ni apa? Sebagai mematuhi perintah Allah. Sebab apa? Solat Jumaat ni wajib ke sunat? Wajib bagi seorang lelaki. Wajib. Jadi kalau kita buat arahan Allah tu maksudnya apa? Kita taat perintah Allah. Macam tu lah. Ni pun kamu hafal dalam 3 je pun dah okey dah. Yang kedua, menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan. Kan? Kebaikan solat Jumaat kan. Kita dapat kumpulkan ramai orang. Supaya apa? Kita dapat kenal. Ni orang Islam. Banyak kita dapat kenal ramai orang Islam kan. Macam itulah tujuan dia solat Jumaat. Antara dia. Yang ketiga, melatih taat kepada pemimpin dan berdisiplin. Melatih taat kepada pemimpin dan berdisiplin. Yang keempat, mendapat pengajaran daripada khutbah Jumaat. Kan? Sebab tu kita disarankan untuk solat Jumaat dekat mana? Dekat masjid. Sebab apa? Dekat masjid solat Jumaat, masa solat Jumaat tu ada apa? Khutbah. Khutbah ni apa? Khutbah ni lebih kepada pengucapan lah yang di dalamnya mengandungi nasihat. Sebab tu kalau pergi masjid sembahyang Jumaat, kita kena dengar khutbah. Tak boleh main. Biasanya kamu main sana sini kan, tak dengar khutbah, tak tahu sembahyang. Sebab apa? Khutbah ni pun dikira sebagai rukun. Rukun ni apa? Rukun ni wajib. Jadi wajib kamu dengar khutbah juga. Kalau tak sah sembahyang. Kan? Syarat sah solat Jumaat apa? Didahului dengan 2 khutbah. Mesti ada khutbah. Lepas ni saya harap kamu dapat ni lah, dapat dengar khutbah kan. Sebab khutbah ni bukan sia-sia tau, bukan cakap kosong macam tu. Ada sebenarnya nasihat dan pengajaran daripada khutbah yang kita dengar. Seterusnya, menghayati syariat Islam yang menjadi panduan dalam kehidupan. Menghayati syariat Islam yang menjadi panduan dalam kehidupan. Ni kamu ambil 3 pun dah cukup ni. Ustaz ambil yang ni, yang pendek je. Ni poin nombor 1, 3 dengan 4 ni. Hafal tu pun boleh apa? Hikmah solat Jumaat, mentaati perintah Allah. Lepas tu melatih taat kepada pemimpin dan berdisiplin. Lepas tu mendapat pengajaran daripada khutbah Jumaat. Nak buat yang ni pun kalau macam susah sangat, ni pun okey dah. Menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan. Mana-mana lah boleh. Boleh ya. Orang yang tengok. Kita tengok kotak biru ni. Dekat muka surat berapa ni? Muka surat 6. Tengok ni. Tahukah anda? Kita baca sama-sama. Tahukah anda orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut? Tengok ni. Bulat dekankan 3 kali berturut-turut. Dengan sengaja Allah akan menutup pintu hatinya. Ni apa pengajaran? Kan? Siapa yang 3 kali tak pergi solat Jumaat dengan sengaja, maksudnya tanpa ada darurat
tanpa ada darurat atau tanpa ada keadaan lah yang terdesak lah kan. Contoh macam kita sekarang apa sebab darurat kan, tak apalah, dibolehkan lah. Tapi selagi mana kita boleh berusaha untuk pergi, baik pergi. 3 kali ni contohnya masa bila, masa contoh memang kamu free, tak ada apa kan, lepas tu 3 kali kamu berturut-turut. Jumaat ni, Jumaat minggu depan, lepas tu Jumaat minggu lagi satu, 3 kali berturut-turut kamu tak pergi sembahyang Jumaat. Apa Allah cakap? Allah akan menutup pintu hatinya. Menutup pintu hatinya apa? Inilah hatinya bila kita dah tertutup, susah nak dengar nasihat, susah nak dengar cakap mak ayah, kan. Lepas tu kita rasa itulah, banyak perkara negatif akan berlaku. Macam tu, ya. Sebab tu kira kita kalau ada kesempatan untuk solat Jumaat, pergi. Walaupun kita masih budak-budak lagi kan, budak-budak tak wajib, tapi sebenarnya kita kena latih dari kecil. Memang kena latih dari kecil. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang kedua. Tadi kita bincang mengenai apa sunat Jumaat dengan hikmah solat sunat Jumaat. Okey, untuk ni saya masuk sikit lah khutbah Jumaat ni, pengenalan sikit lah. Apakah dia khutbah Jumaat? Untuk pelajaran yang kedua kita belajar pada hari ini. Okey, apa yang kita dapat? Okey, kita akan belajar mengenai pengertian dan hukum khutbah Jumaat. Apa dia pengertian dan hukum khutbah Jumaat? Seterusnya kita akan dapat rukun khutbah Jumaat, syarat sah khutbah Jumaat, sunat khutbah Jumaat dan hikmah. Untuk hari ini Ustaz mungkin sentuh 2 kot, pengertian dan hukum khutbah Jumaat terlebih dahulu ya. Dia tak boleh banyak-banyak, nanti kamu pening. Khutbah Jumaat ni seperti kita tahu, dia berkaitan dengan solat Jumaat, yang mana sebelum nak solat tu mesti didahului dengan 2 khutbah. Khutbah ni apa? Yang cakap-cakap tu lah, ucapan tu. Yang imam duduk atas mimbar cakap-cakap apa semua, itulah yang dimaksudkan khutbah, apa yang kamu faham lah. Kalau perempuan mesti tak biasa kan, apa macam mana khutbah ni apa. Kamu tengok dekat YouTube pun boleh, tengok khutbah Jumaat. Pernah tengok TV kan, kat TV ada. Okey, tak apa, kita masuk kepada pengertian khutbah Jumaat. Apa dia? Okey, ini ada dialog. Okey, dia punya pengertian. Okey, kita baca dari sebelah kiri ni. Dia tanya, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan khutbah Jumaat? Apakah pengertian? Apakah maksud pengertian khutbah Jumaat? Okey, jawapan dia kat sini. Okey, buka muka surat khutbah Jumaat ni. Muka surat berapa? Ada gambar orang ni. Muka surat 8. Muka surat 8. Ada isi dia kat sini. Saya nak kamu kalau ada pensel, ada ni, lebih baik contenglah macam ustaz ni. Okey, khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Apa dia? Ustaz ulang lagi sekali. Khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Okey, jadi macam mana kita nak hafal benda ni? Okey, dia ada 3 perkara. Yang pertama, okey Ustaz, potong ni nampak. Syarahan yang mengandungi. Sebab apa? Khutbah ni bahasa Arab. Apa dia? Khutbah bahasa Arab. Bahasa Melayu dia apa maksud dia? Maksud dia syarahan atau ucapan. Syarahan ni apa? Syarahan ni apa yang diucapkan lah. Sama je maksud dia. Sebab khutbah ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia maksud ucapan atau syarahan. Jadi kat sini dia dah bagi tahu, khutbah ialah syarahan. Dalam syarahan tu mengandungi apa? Yang mengandungi nombor 2 ni, nasihat dan pengajaran. Mengandungi apa? Nasihat dan pengajaran. Syarahan nombor 1, syarahan yang mengandungi. Yang kedua, nasihat dan pengajaran. Lepas tu yang ketiga, yang dibaca sebelum
solat Jumaat. Ingat tu ya, dibaca sebelum solat Jumaat. Jangan buat selepas solat Jumaat pula. Salah. Sebelum solat Jumaat. Okey. Boleh ya? Okey, seterusnya dia tanya, Ustaz, apakah hukum membaca khutbah sebelum solat Jumaat? Hukum. Hukum ni berkaitan ni wajib ke sunat ke kan? Itu je. Okey, apa dia cakap? Hukum membacanya ialah wajib. Bulatkan dekat perkataan wajib. Hukum membacanya ialah wajib. Jadi nak tak nak memang kena baca khutbah dahulu sebelum solat Jumaat. Sebab kalau tak baca khutbah sebelum solat Jumaat, dia tidak dianggap sebagai solat Jumaat, kan? Okey ya. Faham ya? Okey, dan pertanyaan ketiga dia katanya, adakah khutbah Jumaat mempunyai rukun dan syarat? Jawapan dia, ya, ada rukun dan syarat. Kan? Rukun ni apa? Rukun ni kalau dalam solat Jumaat ni berkaitan dengan diri, kan? Diri tu mesti Islam, balik bakal. Lepas tu syarat apa? Syarat apa kan? Ada syarat sah, syarat wajib. Rukun tu bukan yang diri tu. Rukun tu yang di dalam solat. Macam niat. Kalau syarat sah, syarat wajib tu baru lain. Syarat wajib berkaitan diri, syarat sah berkaitan luar daripada solat. Okey ya. Okey, saya rasa cukup sampai situ saja untuk hari ini. Tunggu 2 3. Okey ya. Khutbah Jumaat ni berkaitan dengan apa yang dekat. Okey, tak apalah, usah masuk sikit lagi lah. Syarat sah khutbah Jumaat. Apakah dia syarat sah khutbah Jumaat? Okey, syarat sah khutbah Jumaat. Ingat, syarat sah khutbah Jumaat nampak macam banyak, tapi sebenarnya dia sikit je. Senang je nak hafal. Okey, khatib. Perkataan pertama, khatib. Apakah dia khatib? Khatib ni orang yang bercakap tu, orang yang berucap, orang yang memberi syarahan tu. Orang yang cakap innallaha wa malaikatahu, itu dipanggil khatib. Ingat ya, orang yang membaca khutbah tu dipanggil khatib. Lepas tu apa dia punya syarat dia? Khatib itu mestilah seorang lelaki. Tak boleh perempuan. Perempuan tak boleh. Pernah ke nampak perempuan baca khatib masa solat Jumaat? Tak. Kan? Dia mesti seorang lelaki. Okey, yang kedua, khatib membaca dengan berdiri. Syarat dia mesti baca dengan berdiri. Sebab apa berdiri? Sebab bila kita berdiri ni, kita baca ni lebih kuat. Lebih kuat, lepas tu lebih yakin, kan, lebih tinggi suaranya, supaya apa yang kita ucapkan tu didengar oleh orang ramai. Okey, seterusnya, khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Duduk sebentar antara dua khutbah. Sebab khutbah ni ada dua kali, kan? Mula dia baca, dia bangun, baca khutbah pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sampai habis. Lepas tu dia duduk. Kalau kamu pernah perasan, yang lelaki lah kan, dia duduk kejap. Itulah maksudnya dia duduk sebentar antara dua khutbah. Lepas tu yang khutbah kedua, dia bangun balik, lepas tu dia baca, kan? Dia sambung baca. Itulah maksudnya dia mesti ada duduk sebentar. Yang pertama tadi mesti seorang lelaki, yang kedua mesti membacanya dengan berdiri, lepas tu duduk sebentar antara dua khutbah. Okey, seterusnya, khatib hendaklah menutup aurat. Seorang khatib tu, orang yang baca tu mestilah tutup aurat. Sebab tu kita disarankan pakai apa, baju apa, jubah, kan, atau baju Melayu yang panjang-panjang. Pernah nampak tak khatib pakai t-shirt je? Tapi boleh ke pakai t-shirt? Boleh, tapi nampak tak elok lah. Sebab t-shirt ni kan dia pendek je kan.
lebih baik kita pakai yang menutup aurat. Kalau pakai labuh ni kan, dia agak dah tutup aurat, menutup aurat. Jangan pakai seluar pendek. Pernah nampak imam pakai seluar pendek baca khutbah? Tak ada. Okey ya. Okay, seterusnya khatib suci daripada najis pakaian, badan dan tempat. Mesti tutup aurat, lepas tu mesti suci, bersih. Suci ni maksud dia apa? Bersih daripada segala najis. Okey, seterusnya khatib suci daripada hadas kecil dan besar. Beza ya daripada najis dengan hadas kecil. Hadas kecil ni apa? Kita kencing ke apa ke, berkaitan daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu kamu faham ya? Lepas tu khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Ustaz ulang balik. Khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Nyaring ni apa? Nyaring ni kuat lah maksud dia. Nyaring ni kuat. Kuat dan nyaring. Kalau korang pernah dengar perkataan ni, mesti baca kuat-kuat. Dia tak boleh slow-slow. Itu syarat sah dia. Okey, seterusnya kita pergi sebelah dia ni. Okey. Rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Ini tak apalah. Sepatutnya ada dalam bahasa Arab kita baca, tapi untuk masyarakat dekat Malaysia ni kebanyakannya majoriti tak berapa nak faham bahasa Arab, jadi dibolehkan baca bahasa Melayu. Kalau siapa pernah pergi Mekah, pernah pergi buat umrah ke kan, dekat Mekah hari Jumaat kan, dia khutbah bahasa Arab. Sebab apa? Orangnya orang Arab. Kita sebab majoriti kat Malaysia ni ada je yang faham bahasa Arab, tapi majoriti bahasa Melayu, bahasa utama. Jadi kita hendaklah dibaca dalam bahasa yang difahami. Sebab apa? Khutbah ni kalau baca mestilah nak kena faham, mesti kena sampai. Okey. Seterusnya khutbah disampaikan pada waktu Zuhur. Mesti waktu Zuhur. Okey, gariskan tu. Pada waktu Zuhur, tak boleh waktu selain daripada Zuhur. Waktu Maghrib pun tak boleh. Okey ya. Khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Ni syarat dia. Sebelum solat Jumaat. Syarat dia mesti sebelum, tak boleh selepas. Sebelum solat Jumaat. Okey. Berturut-turut di antara khutbah dan solat Jumaat. Apakah yang dimaksudkan dengan berturut-turut? Berturut-turut ni bermaksudnya selepas khutbah tu kan, habis khutbah terus solat Jumaat. Dia tidak boleh bertangguh. Itulah yang dimaksudkan berturut-turut, tak boleh bertangguh. Contohnya bertangguh ni apa? Dah lepas khutbah, lepas tu lepak kejap, makan dulu ke, tidur dulu ke, lepas tu baru solat. Tak boleh. Dia mesti dah habis. Lepas tu kalau kamu perasan yang lelaki ni, bila dekat masjid, lepas habis khutbah je dia terus bangun sembahyang Jumaat. Itu yang dimasukkan berturut-turut. Segera, dia segera berturut, lebih kurang pada segera lah. Okey Seterusnya, khutbah mesti didengar sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Syarat dia. Dia tak boleh kurang. Dia mesti lebih kurang 40 dan ke atas, dan ramai, dan lebih ramai. Itu je. Okey Okey. Itu saja sampai syarat sah khutbah Jumaat saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada para pelajar yang sudi menyertai kelas Ustaz. Semoga Ustaz harap dengan ilmu yang kamu dapat pada hari ini dapat sama-sama amalkan dan dapat dipraktikkanlah untuk masa depan. Sebelum ni macam tak tahu apakah dia khutbah kan. Dalam khutbah tu cerita pasal apa. Sekarang ni insyaAllah Ustaz harap kamu faham dengan apa yang Ustaz sampaikan,
Okey, mohon maaf atas segala kalau ada kekurangan dari segi penyampaian. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM Ustaz. Dan untuk Ustaz nak kamu hafalkan tajuk yang kita dah hafalkan, iaitu solat Jumaat dan khutbah Jumaat. Iaitu apa dia? Solat Jumaat dari segi pengertian dia, hukum, lepas tu syarat wajib, syarat sah, lagi apa? Hikmah, atau khutbah Jumaat, pengertian dengan hukum. Itu saja. Ada 7. Ustaz harap kamu hafal 7 perkara tu. Ya, boleh ya? Okey, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi di waktu lain dan di waktu dan hari yang lain. Terima kasih banyak. Okey. Semoga berjumpa lagi ya. InsyaAllah.